Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua para pelajar yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya dapat kita bertemu di dalam pertemuan secara online pada hari ini, insya-Allah. Pada hari ini saya akan menyampaikan kuliah yang pertama berkaitan dengan pengenalan ilmu khat, pengenalan khat bagi subjek PDPI 3123, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Kita lihat kepada definisi khat. Dari sudut bahasa, ia berasal daripada fa'il khatta. Fa'il ni bermaksud kata kerja. Khatta iaitu membuat garisan. Khattun ialah merupakan isim masdar daripada fa'il ini yang bermaksud garisan. So yang ini antum dah mempelajarinya. Antum dah mempelajari bahasa Arab tentang kaedah ini. Baik, saya teruskan kepada definisi dari sudut istilah. Ia merangkumi dua makna, iaitu pertama, garisan indah yang membentuk tulisan. Garisan indah yang membentuk tulisan. Yang kedua, tulisan yang ditulis itu mesti terikat. Dia bukan sekadar tulisan, tetapi tulisan itu mesti terikat dengan peraturan dan kaedah. Bukan sebarangan peraturan dan kaedah, tetapi peraturan dan kaedah yang telah dikaji dan ditentukan oleh pakar-pakar khat itu sendiri. Jadi ada dua makna yang boleh diletakkan sebagai makna daripada aspek istilah. Baik, falsafah khat. Khat mempunyai nilai abstrak yang dijelmakan dengan kehalusan. Khat ini sifatnya halus, kelembutan. Cara penulisannya mesti penuh dengan berhati-hati dengan kelembutan, kesinambungan. Dia mesti ada kaitan dengan huruf-huruf yang disusun dalam tulisan tersebut. Dia mesti berkesinambungan, dia mempunyai kaitan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Perhubungan, pergerakan, keharmonian. Pengiktirafan kepada ilmu khat, pada tulisan khat ini telah dinukilkan daripada seorang ahli seni yang terkenal di dunia, berasal daripada negara Perancis, bernama Picasso. Beliau berkata, setelah aku melihat seni yang terdapat pada tulisan khat Arab, aku mengakui bahawa dunia seni lukis masih ketinggalan dengan kesenian tersebut. Di sini kita dapat simpulkan bahawa khat Arab ini sangatlah sukar. Sebenarnya dia sangatlah sukar, sehingga kan orang yang daripada bidang seni lukisan pun mengakui bahawa mereka masih lagi tidak dapat mengatasi seni khat itu sendiri. Keistimewaan sesuatu kaum, sebagaimana yang kita maklum, setiap bangsa mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Bangsa Greek contohnya
Mereka mempunyai kekayaan pemikiran dan perasaan. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga kan nilai-nilai ini menyebabkan kemajuan dalam ilmu. Ilmu yang terkenal yang dicetuskan oleh bangsa Greek adalah ilmu falsafah. Ilmu falak, ilmu sains, perubatan, sejarah, politik dan seni. Ini antara bidang-bidang ilmu yang sangat terkenal dicetuskan oleh bangsa Greek. Seterusnya kaum Parsi. Kaum Parsi ini adalah kaum yang kalau sekarang mereka ini daripada negara Iran. Mereka mempunyai kebolehan kecekapan dari sudut tulisan. Tulisan ini merupakan kecenderungan kepandaian kaum Parsi, disebabkan oleh anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ini. Maka lahirlah orang-orang yang terkenal, yang berkerjaya sebagai juru tulis bagi Sultan. Sehingga kan seorang yang bernama Abdul Hamid digelarkan dengan Al-Katib. Dia merupakan seorang penterjemah diraja, juru tulis perutusan. Dia merupakan juru tulis perutusan. Apa saja surat menyurat daripada kerajaan ataupun daripada sultan, khususnya Abdul Hamid Al-Katib yang akan menulis surat tersebut. Seni khat dan bahasa Arab. Apakah kaitan khat dengan bahasa Arab? Penulisan khat biasanya yang kita tengok adalah daripada bahasa Arab. Tulisan-tulisan huruf Arab. Tidak kiralah apa yang kita tulis itu daripada bahasa Arab secara aslinya ataupun tulisan Jawi. Okey, tulisan Jawi. Allah menganugerahkan kelebihan-kelebihan banyak kepada bangsa Arab. Anugerah yang terbesar ialah bahasa mereka itu sendiri, iaitu bahasa Arab. Sebagai Muslim, kita mengiktiraf bahasa Arab adalah bahasa yang tertinggi dan terbaik. Kenapa? Kerana yang pertama, para Nabi menjadikan bahasa Arab ni sebagai bahasa komunikasi antara mereka dengan Allah Ta'ala. Iaitu contohnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara dengan Allah Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab. Allah juga telah memilih bahasa Arab ini digunakan di dalam wahyu. Wahyu itu terbahagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasa Arab juga mempunyai tamadun yang agak tua berbanding bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Arab telah iktiraf sebagai salah satu bahasa perantaraan antarabangsa, sebagaimana yang telah diiktiraf oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2 Disember 1973. Pada ketika itu, bahasa Arab diiktiraf sebagai bahasa ketujuh selepas bahasa lain di dunia. Kita lihat perkembangan seni khat pada zaman permulaan Islam. Kedatangan Islam membawa keperluan yang banyak terhadap pembangunan tulisan. Lalu ia membuka bidang yang luas, terutama dalam penulisan dan dakwah secara persuratan. Ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW pada awal-awal dakwah Islam. Nabi SAW telah menggunakan metod perutusan surat kepada raja-raja daripada negara-negara di luar
Mekah dan di luar negara Arab, di luar Hijaz. Dan Nabi SAW juga membenarkan penulisan Al-Quran. Ketika itu penulisan Al-Quran dibuat ataupun ditulis di atas pelepah-pelepah tamar dan di atas tulang-tulang haiwan. Kemudian penulisan itu terus rancak. Bermula pada zaman Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, diikuti zaman Umar bin Khattab, sehinggalah pada zaman Saidina Uthman. Maka Saidina Uthman telah menyempurnakan pengumpulan Al-Quran itu dalam satu mushaf yang dinamakan sebagai Mushaf Uthmani. Setelah adanya mushaf tersebut, maka telah ditulis, disalin balik mushaf itu menjadi 6 naskah dan kemudiannya diedar ke beberapa jajahan Islam. Buat pengetahuan, pada ketika itu tidak ada alat pencetak, maka kesemua mushaf 6 naskah ini ditulis secara tulisan tangan. Jadi di situ juga membabitkan tulisan khat. Bermula sejak kedatangan Islam, iaitu penulisan khat ini bermula sejak daripada kedatangan Islam. Walaupun Nabi SAW dikenali sebagai ummi, iaitu seorang yang tidak mampu untuk menulis dan membaca, tetapi di kalangan para sahabat mereka pandai, ada yang pandai membaca dan menulis, iaitu contohnya Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Yazid, Abu Huzaifah, Hatib, Abu Salamah, Aban, Khalid. Ke-10 mereka ini adalah para sahabat yang pandai membaca dan menulis. Penulisan Arab sampai ke tangan Quraisy melalui daerah Hirah, iaitu satu kawasan yang terletak di sebelah barat daerah Ha'il, berada di sebelah selatan Madinah Al-Munawwarah dan sebelah utara daerah Al-Ula. Penulisan Arab telah bertapak di bumi Hijaz sejak kurun ketiga Masihi, kerana ada bukti yang menyokong tentang perkara ini, di mana telah ditemukan batu-batu yang terukir dengan khat Arab di sebelah utara Hijaz. Bahan arkeologi telah ditemui di utara Hijaz yang membuktikan perkara ini. Bagaimana seni khat pada zaman Umayyah? Pemerintahan pada zaman ini amat menitik beratkan tentang kemajuan seni khat, kerana ia sangat diperlukan. Kenapa penulisan ini sangat diperlukan? Kerana pada zaman ini tidak ada mesin pencetak lagi. Maka kerajaan memerlukan penulis-penulis khat untuk menulis mushaf, untuk membuat ukiran pada dinding, untuk mencetak mata wang, surat menyurat dan sebagainya. Pembaharuan berlaku pada zaman ini dari sudut pengwujudan baris-baris bacaan dan juga titik-titik huruf. Siapa yang bertanggungjawab melakukan hal ini? Beliau ialah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Saya ulang balik, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliaulah yang bertanggungjawab melakukan penyelarasan pada baris-baris dan juga titik-titik pada huruf. Seni khat pada zaman Abbasiyah. Pembaruan khat berada di kemuncaknya pada zaman ini, kerana zaman Abbasiyah terkenal dengan perkembangan ilmu yang sangat pesat. Lalu muncullah tokoh-tokoh terkenal seperti Abu Ali Ibnu Muqlah. Abu Ali, beliau memberikan sumbangan yang besar dalam mencipta sistem nisbah, dalam pembentukan huruf tunggal yang berasaskan ukuran geometri. Manakala Ibnu Muqlah dianggap pembuka tirai sejarah pembaharuan seni khat,
Seterusnya Ibnu Bawwab, beliau memperkenalkan sistem khat bernisbah. Jamaluddin Yaqut Al-Musta'simi telah mencipta 6 gaya hasil pembelajarannya dari tulisan Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah ini merupakan tokoh yang sebelumnya. Jadi Jamaluddin Yaqut Al-Musta'simi telah melakukan penyelidikannya, lalu hasil dari penyelidikannya itu telah menghasilkan 6 ciptaan gaya hasil pembelajaran dengan 6 ciptaan tulisan, iaitu tulisan sulus, muhaqqaq, rahani, nasakh, riq'ah dan tawqi'. 6 ini yang telah dicipta oleh Al-Musta'simi.